Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Pada hari ini, Alhamdulillah, kita sudah kehadiran Bapak Dr. Yasid untuk memberikan materi dan berbagi bagaimana tentang hak atas tanah yang ada di Malaysia. Dan sebelum kita memulai, saya mungkin sekedar refresh bagaimana CV dari beliau yang begitu panjang. Saya coba meringkasnya bahwa Pak Dr. Yasid ini seorang dosen di Pusat Kajian Syariah Fakultas Pengkajian Islam Universitas Kebangsaan Malaysia, di mana beliau menjadi dosen di sana, menjadi pengajar, dan banyak tulisan yang telah beliau hasilkan, terutama terkait bagaimana hukum Islam dan property rights dalam perspektif hukum Islam. Dan pada siang ini beliau berkenan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan beliau tentang bagaimana hak atas tanah yang dikelola yang diatur dalam regulasi atau undang-undang di Malaysia, dan nanti bisa kita coba melihat dan memperbandingkannya dengan bagaimana pengaturan yang ada di Indonesia. Saya juga mengingatkan untuk semua peserta untuk bisa menyimak dan aktif mengeksplorasi bagaimana kita bisa saling berbagi pengetahuan tentang bagaimana pengaturan yang ada di kedua negara ini, baik di Malaysia dan di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan kepada Dr. Yasid Ahmad untuk mengungkapkan atau memaparkan beberapa slide atau tayangan dalam hal terkait dengan hak atas tanah yang berlaku atau diatur melalui undang-undang di Malaysia. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dr. Yasid. Oke, terima kasih Pak Daru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya Pak Daru sebagai pengurusi majelis, pengurusi pada hari petang ini, sore ya, di Indonesia panggil sore ya, petang ya. Juga kepada Bu Arlinda dan juga para dosen, bapak-bapak profesor dan juga para mahasiswa Jaya. Selamat sejahtera semua. Jadi hari ini saya menyambung yang setelah 2 kali, ini kali ketiga, ya, dan tajuk kali ini yang dipertanggungjawabkan kepada saya adalah macam-macam hak atas tanah di Malaysia. Saya pun saya kira sama ya Bu jenis-jenis ya, atau jenis-jenis lah ya, jenis-jenis hak atas tanah Malaysia. Saya rasa jenis-jenis, kalau di Indonesia dipanggil jenis-jenis hak atas tanah lah. Ya. Oke, kita mulakan. Saya ingin memberikan maklumat berkaitan dengan satu persoalan yang pernah ditanyakan pada pertemuan yang baru lepas, ya, berkaitan dengan tak silap sendiri yang bertanya ya, berkaitan dengan apakah senarai 1, senarai 2 dan senarai 3 ya dalam senarai persekutuan. Sebagaimana yang saya pernah jelaskan, tanah adalah di dalam senarai negeri, iaitu senarai 2. Dalam senarai negeri yang pihak di sini saya tunjukkan beberapa bidang
kuasa yang ada dalam senarai persekutuan dan ada dalam senarai bersama. Okey, senarai persekutuan kita panggil senarai 1, senarai negeri, senarai 2, senarai bersama, senarai dual ini saya letakkan senarai negeri itu berkaitan dengan tanah adalah dalam senarai negeri. Okey, kalau persekutuan dia akan di Malaysia. Kalau senarai negeri, maknanya setiap negeri, contohnya di Selangor, di Perak, okey, oleh pihak berkuasa negeri tersebut. Jadi persekutuan tidak boleh campur tangan, melainkan dalam hal-hal tertentu yang ada dalam senarai bersama. Senarai bersama ni maksud tuan dan negeri. Banyaklah di sini kalau kita tengok di sini kalau senarai persekutuan ni, okey, hal luar negeri, pertahanan, keselamatan dalam negeri, undang-undang sivil dan jenayah serta pentadbiran keadilan kalau senarai persekutuan lah kewarganegaraan persekutuan. Ada lagi ni di slide yang kedua ni jentera kerajaan, kewangan, perdagangan, perusahaan, perkapalan, okey, perhubungan dan pengangkutan, pendidikan, kesihatan dipanggil sebagai personal law dan negeri yang masing-masing yang ada kuasa di bawah kuasa sultan. Okey, apa saja berkaitan dengan agama Islam penguasanya adalah kemudian tanah, okey, ini pun dikuasai oleh negeri masing-masing. Pertanian, perhutanan, kerajaan tempatan, jentera pentadbiran kerajaan negeri, okey, kerja-kerja negeri dan kerja-kerja air, hari kelepasan negeri, siasatan maksud negeri, okey, perpustakaan, muzium serta rekod purbakala dan sejarah. Ini semua hanya dalam kuasa negeri masing-masing. Okey. Kemudian kalau kita lihat dalam senarai bersama juga negeri ialah kebajikan masyarakat, beasiswa, ternakan, perlindungan binatang dan burung liar, perlindungan binatang dan kampung, pemaritan dan pengairan, pemulihan tanah lombong, kutu rayau, penjaja-penjaja beredar, kesihatan awam, kebersihan dan mencegah penyakit, perumahan, kebudayaan dan sukan. Perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Okey. Jadi kita hanya fokus dalam senegeri yang diperuntukkan dalam senarai negeri atau senarai 2. Okey, itu serba sedikit untuk yang menjelaskan persoalan yang ditanyakan pada pertemuan yang kedua hari itu. Okey, sekarang kita pergi kepada tajuk kita iaitu berkenaan dengan macam-macam hak atas tanah di Malaysia. Sebelum melihat bagi saya merujuk hak macam hak atas tanah. Okey. Jadi di sini saya merujuk kepada hak milik tanah di Malaysia. Apakah jenis-jenis hak milik tanah di Malaysia? Okey. Dia selagi hak. Okey, melainkan ia adalah hak negara, hak awam. Itu kita boleh guna bersama. Okey, untuk membuktikan pihak memiliki hak milik tanah, ia perlu menunjukkan dokumen. Okey, dokumen yang didaftarkan. Oleh kerana mengikut sistem Torrens yang
berteraskan pendaftaran, maka setiap hak milik itu, apa yang dikatakan hak milik tanah ialah hasil terakhir kepada pemberi milikan atau pindahkan bahan bukti keempunyaan tanah. Okay. Jadi maksudnya, kenapa perlu didaftarkan? Sebab apabila didaftarkan akan menjadi dokumen dan ia akan dijadikan sebagai bukti hak milik tanah seseorang sesiapa bahawa oleh seseorang melalui dokumen tersebut yang telah didaftarkan. Okay. Asasnya dokumen hak milik mengandungi dua maklumat. Kalau kita lihat di dalam contohnya geran, kalau di Malaysia dipanggil geran, itu sijil tanah tadi itu, ada dua maklumat yang penting, iaitu nama tuan punya dan lokasi, ada nama dan saiz tanah itu. Okay. Ada rajahnya, lokasinya, ada petanya begitu, ya, ada ukuran berapa dan saiz tanah ia miliki. Lebih kurang juga ya, Pak Daru ya. Ya. Betul. Sama-sama. Terdapat juga maklumat lain yang terkandung di dalamnya untuk tujuan tertentu seperti jumlah cukai tahunan, ya, syarat-syarat dan sekatan-sekatan yang dikenakan bertujuan untuk mengingatkan tuan punya tentang perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Okey, jadi maksudnya di dalam bukan sampai 10 muka pun, dia dalam 2-3 1-2 muka, dia ada apa tu, semua yang dinyatakan, ada jumlah cukai, syarat-syarat pemilik patuh dan akur dengan syarat dan sekatan tersebut dan memungkinkan tanah tadi dirampas oleh kerajaan, diambil semula oleh kerajaan. Oleh kerajaan negeri maksudnya di situ. Ya. Jadi penting, jadi berbeza-beza, walaupun ada syarat-syarat dan sekatan yang berbeza-beza mengikut kepada tanah tadilah. Okay. Sebelum hak milik didaftarkan, tanah diukur dan tanda-tanda sempadan ditanam di atasnya. Jadi maksudnya sebelum sesuatu hak milik tersebut, ya, diukur. Kemudian tanda sempadan ditanam. Maksudnya ada batu tu, ada tanda sempadan tu, ya, ditanam di situ. Kemudian pelan tanah pelan tanah disediakan dan diperakukan oleh pengarah ukur negeri, kemudian dipindahkan ke borang hak milik tetap. Okey, pelan tanah tu disediakan, borang inilah yang menjadi dokumen penting nanti. Okey, jadi sementara menunggukan. Oleh itu terdapat dua jenis hak milik, iaitu hak milik tetap dan hak milik sementara. Okey, jadi di Malaysia secara umumnya, asasnya ada dua hak milik, iaitu hak milik tetap dan hak milik sementara. Okey, hak milik sementara ini belum lagi diukur dan secara detail. Itu bezanya. Jadi sementara untuk mendapatkan hak milik tetap, maka diberikan hak milik sementara. Okey. Okey. Jenis-jenis hak milik. Sebagaimana yang saya telah ceritakan tadi, ya, saya telah jelaskan tadi, ada dua, iaitu hak milik tetap dan hak milik sementara. Okey. Hak milik tetap dan hak milik sementara ini ada
di setiap saya jelaskan hak milik pejabat pendaftar. Maksudnya hak milik pejabat pendaftar ni ada dua kategori, iaitu hak milik tetap dan hak milik sementara. Kemudian hak milik pejabat tanah. Hak milik okay. Apa dia hak milik pejabat pendaftar? Okey. Hak milik pejabat pendaftar ini didaftarkan oleh pendaftar hak milik di pejabat pendaftar. Okey. Iaitu pejabat tanah dan galian negeri. Begini, Bu. Katakan di Malaysia, di Selangor, di Perak, di Pahang, di Johor. Okey, setiap negeri dia ada satu pejabat tanah dan galian negeri, hanya satu. Tetapi di dalam negeri ada banyak daerah. Katakan contohnya di Selangor pun kurang contoh saja. Katakanlah di Selangor ada 9 daerah. Panggil hak milik pejabat tanah. Okey. Jadi hak milik pejabat pendaftar ni ada satu, hak milik pejabat tanah ini mengikut daerah-daerah di negeri. Tersebut. Okey. Jadi kalau di setiap negeri ada satu sahaja hak milik pejabat pendaftar. Di Selangor ada satu, di Perak ada satu. Okey, contohnya. Kalau negeri di Malaysia lah di Pahang pun ada satu, di Johor dan lain-lain pun semua ada satu. Tetapi hak milik panggilan mungkin di Perak ada 12 saya pun mungkin di Indonesia pun ada daerah-daerah tapi panggilannya mungkin berbeza-beza lah berbeza-beza. Jadi di setiap daerah milik tersebut dikeluarkan di pejabat tanah. Okey, nanti kita tengok. Okay? Kita pergi kepada hak milik pejabat pendaftar dahulu. Hak milik pejabat pendaftar ini didaftarkan oleh pendaftar milik jenis ini terhadap tanah-tanah berikut. Okey. Tanah-tanah yang bagaimana mendapat hak milik pejabat pendaftar? Okey, pertama tanah bandar. Okey. Ini di Shah Alam. Ada bandar lagi banyak bandar di Kajang contohnya. Okey, di Selangor. Ada banyak bandar lah kan oleh pendaftar hak milik di pejabat pendaftar pejabat tanah dan galian. Okey. Tanah pekan. Okey, tanah pekan. Tanah desa yang lebih 4 hektar. Ini adalah dikeluarkan hak. Yang kedua, kategori yang kedua adalah tanah desa yang kurang 4 hektar. Yang kurang 4 pihak berkuasa negeri, PBN ini pihak berkuasa negeri mengarahkan tanah tersebut dipegang oleh pejabat pendaftar negara. KPN, Kanun Tanah Negara. Jadi maksudnya boleh kurang daripada 4 hektar tetapi melalui arahan pihak berkuasa negeri. Jadi pada umumnya hak milik tersebut didaftarkan oleh pendaftar hak milik di pejabat pendaftar. Lebih pada 4 hektar, bukan ekar, 4 hektar. Okey. Yang ketiga, tanah tepi pantai. Foreshore. Tanah seabed, bawah tanah, stratum. Okey. Ini semua hak miliknya dikeluarkan oleh pejabat pendaftar. Okey. Jadi pejabat pendaftar ni lagi kuasa. Ini okey.
tanah bawah tanah. Okey. Kemudian kita pergi kepada hak milik pejabat tanah. Okey, hak milik pejabat tanah ni didaftarkan oleh pentadbir daerah di pejabat tanah daerah yang berkenaan. Contohnya kalau di mana, di daerah mana? Di daerah di Selangor ni ada di daerah Petaling Jaya. Okey, ada daerah pun ada daerah Kelang. Okey, ada daerah Bangi. Bangi saya rasa banyak daerah. Contohnya, hanya ada satu di setiap daerah. Maksudnya pejabat tanah ini katakanlah di Bangi ada satu. Contohnya, okay. Di Petaling Jaya ada satu. Ini semua daerah-daerah di dalam negeri Selangor. Tetapi untuk yang negeri, okey, ataupun pejabat pendaftar, kita panggil tadi apa? Pejabat pendaftar pejabat pendaftar hanya ada satu untuk setiap negeri. Tapi untuk semua daerah-daerah. Daerah maknanya 10 lah pejabat tanah. Okey, maksudnya ada satu di setiap daerah. Jadi hak milik jenis ini diberi kepada tanah-tanah yang berikut, iaitu tanah-tanah desa yang dipanggil country land. Yang tadi lebih 4 hektar semua jenis tanah. Okey, jadi di Malaysia, okey, ada satu peruntukan undang-undang untuk kawasan penempatan berkeluarga. Pernah dengar Felda di Malaysia? Ada Felda, ada Risda. Itu sebenarnya kawasan penempatan berkelompok. Felda ini contohnya kawasan penempatan berkelompok untuk tanaman kelapa sawit. Okey, jadi peneroka ni, penempatan peneroka untuk kawasan-kawasan penempatan begini, dia tertakluk kepada undang-undang, iaitu Undang-Undang Akta Tanah 1960, sama ada kurang 4 hektar atau lebih. Kalau di dalam kawasan penempatan berkelompok, dia tak kira kurang ataupun lebih, ia tetap di bawah pejabat ataupun pejabat tanah daerah. Bukannya pejabat pendaftar untuk negeri. Bukan. Ini ada dua pembahagian lah. Satu hak milik pejabat pendaftar, satu hak milik pejabat tanah. Hak milik yang dikeluarkan pendaftar, hak milik yang dikeluarkan oleh pejabat tanah. Itu maksudnya. Maksudnya dokumen hak milik yang dikeluarkan oleh pejabat pendaftar, dokumen hak milik yang dikeluarkan oleh pejabat tanah. Jelas di situ, saya haraplah. Okey, kemudian kita pergi kepada hak milik pejabat pendaftar. Tadi kita jelaskan apa itu pejabat pendaftar, apa itu pejabat tanah. Okey. Sekarang kita ada dua, iaitu hak milik tetap, final title. Yang kedua, hak milik sementara, iaitu qualified title. Qualified title. Kita panggil hak milik tetap itu sebagai final title, hak milik sementara. Okey, sama juga, iaitu hak milik tetap dan hak milik sementara. Setiap hak milik yang dikeluarkan oleh pejabat, dan setiap hak milik yang dikeluarkan oleh pejabat tanah pun ada dua, iaitu hak milik tetap dan hak milik sementara. Okay.
Okey, apa dia hak milik tetap? Hak milik tetap ini akan setelah tanah yang diluluskan untuk diberi milik oleh pihak berkuasa negeri (PBN) telah diukur dengan halus. Dan tanah itu telah ditunjukkan di atas plan yang telah disah, luas tanah dan sepadannya telah ditentukan. Okey, itu maksud hak milik tetap. Okey. Iaitu setelah diukur. Okey, dia akan bagi. Dan dia dan tanah itu telah ditunjukkan di atas plan dan telah disahkan oleh pengarah, yang mana luas tanah dan sepadannya telah ditentukan. Barulah akan dikeluarkan hak milik tetap. Okey, dia secara detail. Dia dah ukur di situ. Hak lain, hak milik yang tidak disangkal, ya, kita secara ringkas boleh disangkal, indivisibility of title itu, ialah pemilik tanah mempunyai hak pertama untuk, okey, yang kedua menyatukan tanah, dan yang ketiga okey, sekiranya tidak ada hak milik tetap, maka ketiga-tiga ini tidak boleh dilaksanakan. Perlu dapatkan dulu hak milik tetap yang dikeluarkan. Okey. Sama ada memecah lot atau memecah sempadan, menyatukan tanah, okey, memecah bahagi bangunan boleh dipakai atau digunakan atau dilaksanakan. Okey. Okey. Kemudian kita pergi kepada hak milik sementara. Apa yang dikatakan sebagai hak milik sementara? Hak milik sementara memberi hak yang sama seperti yang disebut dalam Seksyen 92 Kanun Tanah Negara, seperti hak milik tetap juga, kecuali sempadan tanah yang dinyatakan dalam dokumen hak milik itu adalah bersifat sementara kerana ia belum diukur secara terperinci mengikut Seksyen 396 Kanun Tanah Negara. Tetap kita akan dapat hak milik sementara dahulu. Sebenarnya prosesnya. Sementara ini seperti mana hak yang sama, tetapi sempadan tanah itu adalah bersifat sementara. Okey, dia belum diukur secara halus. Berkemungkinan ada perubahan setelah diukur secara halus. Okey, secara detail berlaku perubahan sebelum diberi hak milik tetap. Jadi untuk mendapatkan hak milik tetap, maka perlu diukur setelah ukur barulah boleh mendapatkan hak milik tetap. Okay. Jadi tanah dipecah bagi dan penyatuan tanah. Okey, selagi belum dapat hak milik tetap, okey, hanya sekadar hak milik sementara belum memadai untuk dipecah sempadan atau dipecah bagi ataupun penyatuan tanah. Tidak boleh. Hanya kan perkara-perkara tadilah, ya. Kemudian pengeluaran hak milik punya tanah, pengeluaran hak milik sementara ini adalah untuk membolehkan tuan punya tanah membuat pindah milik, gadaian atau pajakan sebelum kerja ukur diselesaikan. Jadi tujuannya yang hendak menjual, okey, ataupun
gadai sebelum kerja ukur selesai. Tapi sempadan yang dinyatakan itu belum lagi secara halus. Okey, rumusannya. Rujukan section 78 menjelaskan tanah yang telah diluluskan untuk pemberi milikkan atau pindah milik masih terus dimilik oleh pemilik asal sehingga hak milik tersebut didaftarkan atas nama tuan punya yang baru. Okey, pemilik asal sehingga hak milik tersebut didaftarkan atas nama tuan punya yang baru. Okey, sama ada dia telah bertukar tangan oleh pihak berkuasa negeri atau PBN di bawah akta pengambilan diberi. Jadi hak milik ini tak kebal. Kiranya pihak berkuasa negeri merasakan demi untuk kepentingan awam tanah tersebut, maka dia akan bertukar tanganlah. Ada yang diambil oleh pihak berkuasa negeri melalui akta pengambilan. Tetapi pampasan yang mencukupi. Panjang ceritanya kalau tentang pampasan nantilah. Alright. Kemudian kita pergi kepada tadi kita lihat jenis-jenis hak milik. Sekarang kita lihat jenis pegangan hak milik. Okey, tadi itu jenis-jenis hak milik. Sekarang kita lihat kepada maksud. Okey, di Malaysia, pegangan hak milik ada dua. Okey, ini yang apa? Umumnya ada dua, iaitu hak milik pegangan bebas atau kekal dipanggil freehold. Yang kedua, hak milik pegangan pajakan atau leasehold. Atau jenis hak milik ini sebenarnya boleh mempengaruhi banyak sifat. Kekal ini dia memegang atau kita katakan memegang tanah ataupun hak milik tanah itu secara selama-lamanya. Tidak tertentu, tidak ada expired date. Contohnya, dia sepanjang sampai bila-bila. Okey. Adapun hak milik pegangan pajakan ni atau leasehold, ia adalah tidak selama-lamanya sebab ia bertempoh. Okey, ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 90 tahun. Okey. Jadi jenis pegangan hak milik ini dalam konteks nilai tanah tadi akan mempengaruhi nilai tanah tadi. Okey. Biasanya kalau tanah yang dalam kategori freehold harganya lebih tinggi. Pak Darul, harganya lebih tinggi. Kalau kita lihat kawasan perumahan yang dibina di atas tanah freehold, dapat rumah itu biasanya lebih tinggi harganya daripada rumah yang dibina di tanah yang mempunyai hak milik pegangan pajakan atau leasehold atau tanah leasehold. Sebab leasehold ni dia ada tempoh. Biasanya harganya akan berbeza. Dan orang mengutamakan membeli tanah yang freehold. Tapi ada beberapa buah negeri yang telah melaksanakan polisi tidak lagi diberi
memperolehkan tanah freehold dan tanah untuk memudahkan kerajaan negeri mengambil tanah itu semula dengan harga. Kalau pengambilan tanah nanti pun pampasannya pun berbeza nih. Biasanya akan berbeza di situ. Kalau freehold dia pampasannya akan lebih tinggi berbanding dengan leasehold. Tapi terpulanglah pada kerajaan negeri lah. Terpulang pada pihak berkuasa negeri. Tapi sekarang polisinya kebanyakan contohnya dia selak lagi title freehold. Jadi mana-mana tanah yang di bawah pemilikan kerajaan negeri telah menukar yang freehold kepada leasehold. Kerajaan dengan pihak swasta di tanah kerajaan negeri, biasanya rumah-rumah tersebut title-nya adalah title leasehold, bukan freehold. Dan kalau boleh secara pewarisan lah daripada awal lagi, telah tanah tersebut memperolehi title freehold. Itu kerajaan negeri tidak boleh tukarlah sebab dia dah di bawah pemilikan orang lain. Tapi mana yang di bawah kerajaan negeri, dia telah menukar tanah yang ada itu daripada freehold kepada leasehold. Pegangan bebas kekal ataupun kekal ialah pegangan hak milik ke atas tanah untuk selama-lamanya. Dan ia tidak pemilik tanah pegangan bebas memiliki tanah tersebut selamanya tanpa tertakluk kepada tanah tersebut akan kembali semula kepada pihak berkuasa negeri dan menjadi tanah kerajaan selepas tempoh tertentu, kecuali melalui pengambilan. Jadi bagi freehold, dia punya advantage ialah, kelebihannya ialah dia tidak ada had masa, dia untuk selama-lamanya dan tak perlu bimbang tanah itu nanti suatu masa akan kembali kepada kerajaan negeri. Sebab kalau 29 tahun, maka dia surrender of title kepada kerajaan. Lagi boleh sambung, tapi terpulang pada kerajaan ini. Nak menolak atau nak menerima. Ini risiko kalau leasehold. Walau bagaimanapun tuan punya syarat nyata dan syarat dan sekatan kepentingan. Syarat nyata dan sekatan kepentingan. Jadi kalau macam syarat nyata ni, katakanlah tanah itu ialah tanah yang tidak boleh ditanam, tidak boleh dibuat rumah kediaman atau dibuat kilang atau industri. Dia hanya boleh dibuat dia tak boleh buat kilang dan sebagainya. Kalau dia langgar syarat tu, dia akan dikenakan denda ataupun mungkin yang lebih kepentingan ni, contohnya macam tanah ini adalah untuk bumi putra. Kalau di Malaysia dipanggil bumi putra. Jadi tak boleh jual kepada non bumi putra. Kalau apa maksud bumi putra? Maksud bumi putra kalau di Malaysia ini terdiri daripada orang Melayu dan orang penduduk asal, penduduk asal Sabah Sarawak. Kalau non bumi ni biasanya yang tak termasuk dalam senarai. Itulah contohnya macam termasuk dalam bumi putra dan warga negara asing lah. Jadi kalau hak milik pegangan bebas ni, cukai tanah wajib dibayar sebelum 31 Mei setiap tahun. Di negeri Kelantan pada 30 Jun. Sekiranya gagal berbuat demikian akan dikenakan denda dan boleh dirampas.
Okey, maksudnya bukanlah kita satu kali tak bayar tu dia akan rampas biasanya berpuluh tahun lah. Ada proses tertentu lah, bukan tertentu yang perlu dilalui. Ya. Dia akan bagi tempoh untuk kita bayar dulu, dan kalau tak boleh, dia akan adalah proses-proses dia sehingga kepada boleh diambil kembali oleh kerajaan negeri tanah tersebut. Kalau rumah, rumahlah. Kalau tanah, tanahlah. Ya. Tinggalnya, maksud saya, cukai tanah tadi pun berbeza antara freehold dengan leasehold. Kalau freehold biasanya dia lebih tinggi sedikit berbanding dengan freehold. Walau bagaimanapun dia akan tengoklah kawasan. Komersialnya tinggi, biasanya lebih mahal lah. Dia tengok berapa nilai satu kaki persegi. Okey, nilai satu kaki persegi berapa di Malaysia. Ada yang setengahnya sudah, kalau macam di Kuala Lumpur, sudah mencapai sampai 1,000 ringgit Malaysia satu kaki persegi, ataupun mungkin lebih tinggi. Sudah tinggilah, maksudnya katakanlah 1 ekar ada berapa belas ribu, 14,000 ke 17,000. Jadi bayangkanlah, dia akan lihat kepada kawasan-kawasan tadi, dia berbeza lah. Ya. Cukai-cukai tadi ni akan berbeza ikut nilai tanah tersebut. Okay. Satu lagi adalah hak milik pegangan pajakan atau leasehold atau state lease. Pajakan negeri. Jadi pegangan pajakan mempunyai tempoh pemilikan bukan menjadi hak milik untuk sama ada dalam tempoh atau tempoh yang paling lama ialah 99 tahun, dan satu lagi ada 999 tahun. Ada negeri-negeri yang letak 999 tahun. Tapi jaranglah. Yang biasa adalah 99 tahun. Tanah pegangan pajakan akan kembali semula kepada pihak berkuasa negeri, akan diambil semula, akan dipulangkan, dikembalikan, dan menjadi tanah kerajaan negeri selepas tempoh pajakannya tamat. Jadi kalau habis 99 tahun tadi, okey, akan tamat. Maka kembali kepada TUI atau disambung. Okey. Melainkan pihak-pihak tadi ada buat permohonan untuk memperbarui atau menyambung semula tempoh tadi. Tempoh tadi. Tuan tanah yang memegang tanah leasehold dibenarkan untuk memohon pelanjutan tempoh pajakan 5 tahun sebelum tempoh pajakan berakhir. Okey, jadi maksudnya dibenarkan untuk memohon pelanjutan tempoh pajakan 5 tahun sebelum tempoh pajakan berakhir. Katakanlah kalau 99 tahun, okey. 5 tahun sebelum berakhir maknanya 99 tolak 5 94. Okey. Okey, tanah yang untuk mempernyatakan tempoh pajakan 5 tahun sebelum tempoh pajakan berakhir. Kalau tanah itu sudah 94 tahun dah boleh lah. Boleh mohon untuk melanjutkan tempoh. Namun demikian, pihak berkuasa negeri tidak terikat untuk memberi milik kepada pemilik asal. Malahan boleh memberi milik kepada sesiapa sahaja yang dipikirkan layak. Ini risikonya. Ini risikonya Pak Rabi. Kalau ada tanah yang telah kita beli di atas tanah yang pajakan ini, okey, sekiranya tempohnya berakhir dan kita dibenarkan untuk mohon 5 tahun sebelum tamat tempoh pajakan tersebut, tetapi pihak berkuasa negeri tidak terikat, tapi kerajaan negeri tidak terikat untuk memberi milik kepada pemilik asal.
atau menyambung kembali permohonan pemilik asal. Malahan boleh memberi milik kepada sesiapa sahaja yang difikirkan layak. Ini dia risiko. Yang pernah hak milik pegangan pajakan atau leasehold. Okay. Dan pihak berkuasa negeri tidak terikat untuk memberi milik kepada pemilik asal, malahan boleh memberi milik kepada sesiapa sahaja yang difikirkan layak. Okey, pemberi milik kan semula tanah oleh PBN kepada pemilik asal melibatkan kos seperti bayaran premium dan lain-lain seperti yang dinyatakan dalam borang 5A Kanun Tanah Negara. Maksudnya, sekiranya di premium pada pemohon-pemohon tadi, okey, pemohon-pemohon tadi akan dikenakan bayaran premium, okey. Dan lain-lain bayaran ataupun lain-lain seperti yang dinyatakan dalam borang 5A Kanun Tanah Negara. Jadi ini antara risikolah bagi tanah yang ataupun rumah atau leasehold. Okey, jadi pada asasnya beginilah. Jenis-jenis hak milik tadi ada dua. Yang hak milik akan mengeluarkan hak milik, ada dua jenis hak milik, iaitu hak milik tetap dan hak milik sementara. Pejabat tanah juga akan mengeluarkan dua. Kalau pejabat penatar hanya ada satu di setiap negeri. Okey, dan kalau di dalam negeri 9 lah pejabat tanah. Begitu. Okey. Dia adalah kategori-kategori tanah tadilah yang akan dikeluarkan tanah. Kita lihat selain daripada jenis-jenis hak milik tadi itu, kita lihat juga kepada pegangan hak milik pegangan, jenis pegangan hak milik, iaitu freehold dan leasehold. Okey, ini pun hak milik pegangan secara freehold, iaitu secara sampai bila-bila lah, maksudnya freehold, pegangan bebas. Kalau leasehold kan dengan pajak kereta ada dua kategori ini, tapi biasanya kalau di tempat yang strategik, lokasi yang strategik di bandar-bandar, biasanya mereka tak bayar ataupun pembeli dia tidak tahukan title itu leasehold atau freehold, sebab harganya akan sentiasa mahal, tapi freehold tetap akan lebih mahal daripada leasehold. Tapi risikonya 30, 60 dan 99 tahun. Jadi sekiranya habis tempoh tersebut, maka kembali kepada kerajaan negeri. Dan perlulah dibuat permohonan untuk memperbaharui atau melanjutkan lagi tempoh pajakan tadi. Dan akan dikenakan bayaran-bayaran tertentu. Bayaran premium tanah dan bayaran atau kos-kos lain. Okey. Dan kita pergi kepada kemudian ada satu lagi yang dipanggil sebagai lesen pendudukan, Temporary Occupational License, TOL. Okey. Ini bukan hak milik sementara tadi tu. Hak milik sementara itu sebenarnya dia telah ada hak milik, tetapi dapatkan hak milik tetap sementara. Tetapi yang ini dia lesen pendudukan sementara, dia tidak mempunyai hak milik. Dia hanya boleh menduduki sementara sahaja. Itu beza dia. Okey. Banyak tanah kerajaan dan sebagainya, maka pihak yang berminat tadi boleh memohon lesen pendudukan sementara. Okey, ini kita tengok apa dia lesen pendudukan sementara. Bukan ada hak milik yang tetap di situ atau hak milik
sementara dalam kategori yang kita ceritakan. Dia hanya lesen sahaja, macam permit lah. Macam permit, tapi dia panggil lesen pendudukan sementara. Okey, lesen pendudukan sementara adalah suatu keizinan atau kebenaran yang diberikan oleh pihak berkuasa negeri kepada mana-mana tanpanya pelaku akan dianggap sebagai penceroboh. Okey, katakanlah dia nampak kerajaan yang boleh, okey, atau tanam cili. Dia boleh mohon kepada kerajaan negeri, pihak berkuasa negeri untuk mengusahakan tanaman cili tersebut. Jadi sekiranya diizinkan, maka kerajaan negeri akan mengeluarkan apa yang dinamakan sebagai lesen pendudukan sementara atau temporary occupational license, TOL. Kalau di Malaysia ni contohnya nursery, pokok-pokok bunga apa, biasanya dia akan mohon di tanah-tanah yang begitu, banyak yang begitu, ditanam sayur-sayur yang jangka pendek, bukan yang jangka panjang, bukan tanam musang king ke, bukan masa saja. Okey, tanam-tanam sayur, tanam-tanam cili ke, biasanya dia akan melakukan aktiviti yang begitu, sebab kalau dia tanam tanpa ada keizinan di kawasan tanah kepunyaan kerajaan, maka dianggap sebagai penceroboh. Akan di semua tanam-tanaman tadi dan juga apa aktiviti dia akan dianggap sebagai penceroboh dan akan dibenteraslah. Okay. Pihak berkuasa negeri atau PBN boleh mengeluarkan lesen pendudukan sementara untuk mana-mana tanah negeri, tanah lombong yang buat sementara waktu tidak digunakan untuk melombong. Okey, biasanya lombong-lombong yang dah yang usahakan untuk, dan tanah reserve yang buat sementara. Ada tanah-tanah reserve kerajaan yang belum kerajaan laksanakan apa-apa program atau projek ke atas tanah tersebut. Jadi individu-individu tadi boleh memohon untuk mendapatkan lesen pendudukan seperti ke atas tanah tadi. Okey. Dan dikeluarkan bagi tempoh yang tidak boleh lebih 1 tahun. Jadi maknanya dia kalau dibuat tanaman yang akan mengeluarkan hasil 3 tahun, dia itu bergantung pada risiko lah. Kalau diminta sapat sambung, akan sia-sia lah. Okey, tanaman tadi. Dan boleh dibaharui tiap-tiap tahun untuk 3 tahun berterusan. Okey, setahun dia boleh buat sampai 3 tahun. Kemudian boleh lagi mohon terpulang pada kerajaan negeri mempunyai projek ataupun untuk melaksanakan apa-apa pembinaan di kawasan tersebut, maka kerajaan akan lanjutkan lagi tempoh lah. Tidak akan lanjutkan lagi tempoh. Ini kita tengok seterusnya. Tak lama lagi habis ni. Okey, jadi maksud yang dibenarkan dalam orang pasut tanah mengadakan pertunjukan awam, kegunaan perdagangan dan sebagainya. Okey, membina rumah kediaman ini bukan rumah kediaman yang bersifat kekal. Katakanlah pondok-pondok untuk sementara lah, rumah kediaman yang sementara untuk menguruskan sayur ke pokok-pokok yang diusahakan di tanah tersebut. Bercucuk tanam, mengadakan pertunjukan awam. Ini kalau macam apa di sini dipanggil sebagai fun fair, yang ada kadang-kadang ada yang ada syarikat apa ni yang datang bawa permainan pergerakan untuk yang kita masuk pun kena bayar kan. Tapi di sini dipanggil fun fair. Di Indonesia saya tak tahulah dipanggil apa.
Di situ biasanya mereka ni akan memohon lesen pendudukan sementara ni, LPS ni untuk buat pertunjukan tadi. Namun dalam borang tersebut ada dinyatakan syarat-syarat terperinci, antaranya tanah tidak boleh digunakan bagi maksud lain daripada yang dibenarkan. Tidak dibenarkan menanam pokok atau tumbuhan kekal atau membuat bangunan kekal di atas tanah tersebut. Jadi kalaulah dia buat juga bangunan kekal, rumah yang kekal, sekiranya ini kerajaan untuk dia tengok situasi lah, akan diberi ataupun tidak pampasan. Akan serta dibayar pampasan. Jika pemegang melanggar mana-mana syarat lesen, contohnya macam kalau maka bila dirobohkan sebab ada buat projek kerajaan, maka maksudnya dia telah melanggar syarat dan tidak akan dibayar pampasan. Tetapi jika pembatalan dibuat tanpa apa-apa pelanggaran syarat, pampasan akan diberikan. Pampasan itu disebut kos tanaman yang dibuat itulah, tanaman yang ditanam itulah. Ini dikatakan lesen pendudukan sementara. Seterusnya. Di sana panas tak, Pak Daru? Panas tak di Indonesia, di sana? Di Kota Malang sedang dingin, tapi tidak hujan. Di Mistis Brawijaya. Dengar? Ya. Iya. Ada pengaruh dari Australia untuk suhunya, tapi tidak hujan. Matahari cukup cerah. Oh ya, tak berapa kali. Tak apa. Ya, tapi di sini bukan cerah saja, panas. Dia mulai panas dah sekarang. Okey. Kita pergi seterusnya. Lesen pendudukan sementara. Okey, jadi kita kena lihat ciri-ciri dia lah. Ciri-ciri atau lesen pendudukan sementara. Ini antara slide yang terakhir, yang pertama, tempohnya terhad. Okey, lesen pendudukan sementara tidak boleh sesiapa mendakwa ia adalah tempoh yang lama. Biasa setahun. Disambung permohonan tadi sampai 3 kali, iaitu 3 tahun. Kemudian kena mohon lagi. Terpulanglah kalau kerajaan negeri nak teruskan ataupun tidak. Okey, tempohnya terhad. Kedua, tidak boleh diserah kepada yang diserah kepada nama, tetap nama orang yang mohon. Kalau diserah kepada individu lain yang orang dah dapat, lepas tu diserah kepada individu lain dengan bayaran. Seolah macam dia menjual, tak boleh sebenarnya. Itu melanggar syarat lah. Kemudian tamat dengan kematian pemegang lesen atau pembubaran badan yang memegang lesen. Okey, katakanlah A pemegang lesen pendudukan sementara, dia telah meninggal dunia, maka lesen itu tamat. Tempohnya automatik tamat. Ataupun ada satu syarikat yang mengusahakan. Okey, satu syarikat yang mengusahakan tanah dan memperolehi lesen tersebut bankrupt, penggulungan, bankrupt. Jadi lesen tersebut juga akan dengan pembubaran badan atau syarikat itu, yang ada nama syarikat tadi. Okay. Kemudian yang keempat, sifat-sifatnya adalah tiada jaminan untuk mendapat pembaharuan lesen. Okay. Kita perlu mohon lesen tersebut setiap tahun. Sekiranya sudah habis 3 tahun,
Kalau mahu usahakan lagi, mohon lagi. Tetapi kerajaan negeri tidak menjamin. Kalau katakan kerajaan negeri tak mahu, maka tak dapatlah. Pembaruan lesen tadi. Ini contohnya macam dalam kes TB. TB lawan K. Marutamutu. 1977. Jadi pemegang lesen ini yang menduduki sebidang tanah selama lebih kurang 20 tahun apabila kerajaan negeri Sembilan dia dah dapat lesen tu selama lebih daripada 20 tahun. Maksudnya dah berapa kali? 20 kali dia mohon. Lebih kurang lah. Tetapi ada pada orang lain. Bawa kes mahkamah dan dalam kes ini mahkamah memutuskan tak berhak untuk dia menyambung kembali menduduki sahaja sementara waktu daripada 1 tahun ke tahun. Untuk membuat pembaharuan bagi tahun-tahun berikutnya. Itu risikolah. Itu memang syarat yang telah nyata diberikan, bukan sementara. Jadi tak bolehlah kalau kita walaupun dah 20 tahun, kita mohon sambung, berjaya, mohon sambung, berjaya, mohon sambung, berjaya. Sampai satu tahap, bila kerajaan negeri tak mahu sambung, dia boleh serahkan kepada orang lain. Dan leasehold tadi, kerajaan negeri tidak terikat untuk menerima permohonan penyambungan atau melanjutkan tempoh pajakan. Sampai LPS ni, LPS lagi kita kata dia punya grade lagi bawah lah. Punya kriteria tu dia lagi rendah lah maksudnya. Okey, ataupun ciri-ciri lesen pendudukan sementara ni yang kelima, tidak boleh, lesen pendudukan sementara ini tidak boleh dijual kepada orang lain. Okey, katakanlah dia memohon satu kawasan ni untuk membuat projek, katakan projek menanam sayur sawi, katakan. Okey. Menanam sayur sawi, apabila dia telah memperolehi lesen pendudukan sementara ni atau POL ni, dia jual kepada orang lain. Tak boleh. Tak boleh maknanya orang yang membeli tersebut akan menghadapi risiko sekiranya pihak-pihak ini tadi katakanlah mengambil semula dan kes itu nak dibawa ke mahkamah akan jadi tidak boleh lesen pendudukan tadi tu, lesen pendudukan sementara atau TOL ini tidak boleh dijual kepada orang lain, tetapi boleh memberi sewa rumah yang terletak atas tanah tersebut, yang bukan bersifat kekal tapi dia menyewakan rumah tersebut, boleh. Sebab pindah milik tak boleh, tetapi menyewa boleh. Ini dalam kes Govinda Raju lawan Presiden.
1962 dia ada, okey. Kemudian ditamatkan, okey. Ditamatkan, tapi penentang enggan meninggalkan rumah tersebut, okey. Tapi dia tak nak tinggalkan rumah. Dan kemudian dia mohon mahkamah, dan mahkamah mengatakan bahawa penyewaan bukan yang pindah milik, tapi hanya menyewa yang tak ada kaitan dengan pindahan lah untuk penyewaan tadi. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, tidak boleh dipusakai atau dipindah dialih hak. Jadi tanah pendudukan sementara ini atau TOL ini tidak boleh dipusakai. Katakanlah apabila meninggal saja penama atau pihak yang memohon tadi itu mewariskan tanah tersebut kepada anak-anak dan sebagainya. Tidak boleh dipusakai atau dipindah milik atau dialih hak. Dialih hak ni macam ni. Katakannya L tadi, itu tanah lesen pendudukan sementara tadi. Maka tanah tersebut tidak. Yang ini ada dalam kes Fatimah lawan Muhyiddin Putih 1969. Dan kemudian mempunyai hak untuk bertindak ke atas penceroboh. Okay, mempunyai hak untuk bertindak ke atas penceroboh. Sebenarnya penceroboh ni bukan siapa asalnya. Okay? Tapi bila tempohnya telah berakhir, kemudian telah diperintah keluar serta merobohkan rumahnya, okay? Tetapi dia gagal berbuat demikian. Dan di situ maka dia dianggap sebagai penceroboh. Walaupun asalnya dia mengusahakan tanah itu dan ada lesen, tapi bila tempoh lagi tolak, tetapi dan dia degil dan tak keluar daripada kawasan tadi, tak nak robohkan bangunan yang dia buat dan sebagainya, maka di sini dia dianggap sebagai penceroboh. Boleh dikenakan tindakan kerajaan. Kemudian yang ke-8, tiada hak menjual. Tiada hak menjual. Maksudnya tanah yang di bawah lesen pendudukan sementara ini macam scam lah jadinya. Contohnya dalam kes He Cheng lawan Krishnan. Ya. Tiada hak menjual. Okey. Okey, kemudian ada satu lagi agak penting di sini iaitu kategori kegunaan hak milik tanah. Okey. Kategori kegunaan hak milik tanah ini kalau mengikut Seksyen 52 Kanun Tanah Negara, semua tanah yang diberi milik dibahagikan kepada 3 kategori. Okey, katakanlah semua tanah yang diberi milik melalui hak milik kekal, hak milik sementara tadi itu, okey, oleh pejabat pendaftar dan pejabat tanah tadi itu. Dia sebenarnya ada 3 kategori kegunaan tanah. Yang pertama pertanian, yang kedua bangunan, yang ketiga industri. Okey, tanah pertanian ni dia membina perumahan membina perumahan yang projek perumahan lah. Tapi kalau setakat perumahan punya rumah di situ, tanah tak boleh. Itu
pertanian. Yang kedua, bangunan. Bangunan ni untuk residen lah. Ini memang untuk orang ramai buat macam untuk rumah. Segala projek-projek perumahan dan sebagainya, kondo ke apa semua. Bangunan, maka title-nya adalah nilai presiden. Kemudian industri. Ada tanah yang kegunaannya untuk industri dan tidak boleh dibuat pertanian, nyatanya adalah untuk industri, boleh digunakan untuk industri. Jadi kategorinya berbeza-beza, okey, dan nilai premiumnya pun berbeza-beza. Okey, maksudnya kalau katakan tanah pertanian ini boleh di-upgrade kepada tanah perumahan sebenarnya, kita boleh mohon, tetapi bila di-upgrade atau dinaikkan taraf kepada apa, maka premiumnya akan lebih tinggi. Kalau untuk menukar kegunaan daripada bangunan pula kepada industri atau pertanian kepada industri, maka dia kalau dijual berbanding dengan bangunan, tanah bangunan, dan tanah bangunan ini akan lebih mahal berbanding dengan tanah pertanian. Okay. Jadi ada 3 kategori kegunaan tanah. Ini pun penting tahu. Sebab dalam geran tu dia residen atau industri. Okey, sepatutnya semua pemilik tanah sepatutnya menggunakan tanah berkenaan mengikut kategori kegunaan tanah dan syarat nyata dalam hak milik. Jadi kalau industri lah guna untuk buat rumah, untuk buat kondo apa dan sebagainya. Dan kalau petani menandalah melanggar syarat yang ditetapkan dan pihak berkuasa negeri boleh merampas balik tanah berkenaan. Okey. Tuannya untuk kategori selain daripada yang tercatat perlu mengambil tindakan untuk mengubah kategori kegunaan tersebut. Okey. Jadi maksudnya katakanlah tanah tu tanah pertanian. Dia nak buat projek perumahan. Maka dia kena tanah itu daripada kepada tanah bangunan atau residen. Akan dikenakan bayaran tertentu lah. 4 dan 124A Kanun Tanah Negara dan juga Kaedah-Kaedah Tanah Negeri membolehkan tuan tanah berbuat demikian. Okey, untuk membolehkan maksudnya mengubah kategori tersebutlah. Memohon pihak akan mengenakan bayaran premium tambahan ke atas setiap permohonan tukar syarat yang diluluskan. Akan kena bayaran premium, kena bayar bila dah tukar taraf tadi itulah. Okey, saya rasa setakat ni untuk tajuk dan pembentangan kita pada hari ini, iaitu macam hak atas kas lah yang saya berikan. Sebenarnya panjang sebenarnya uraian itu tidak satu, tapi bolehlah untuk sebagai memahami secara khususnya hak milik atas tanah di Malaysia. Jadi saya serahkan kepada pengerusi majlis kita iaitu Pak Daroh. Okey, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Yasin Ahmad. Dari apa yang disampaikan telah diceritakan, dibagikan ke kita tentang bagaimana di Malaysia, terutama karena ini adalah sebetulnya masuk Senarai 2 ya, nagarinya, terutama Selangor. Ya, jadi pengaturannya, regulasinya ada di menjadi kewenangan di nagari. Nah, ternyata dengan ada daftar-daftar atau jenis-jenis hak tersebut, maka kita bisa tadi mendengar penjelasan bahwa memang ada hak milik, di mana hak milik itu ada yang sementara dan ada yang tetap.
Nah, masing-masing hak milik baik itu sementara atau tetap ada kriteria dan ada persyaratan yang harus diikuti. Bagaimana nanti hak milik itu diterbitkan oleh baik apakah pejabat pendaftar atau diisut oleh pejabat apa ya satu lagi ya pejabatan pejabat pendaftar dan pejabat satu lagi yaitu yang untuk tanah-tanah desa yang kurang dari 4 hektar terus perkebunan seperti itu. Nah, kemudian ternyata selain hak milik juga walaupun ada hak milik itu juga ada pegangan bebas atau yang freehold dan ada yang leasehold. Di luar itu ada juga yang dikenal dengan temporary occupational license atau sejenis permit untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya jangka pendek sebetulnya kalau saya lihat. Seperti ada kegiatan nursery, ada hortikultur, tanaman semusim kalau di Indonesia nyebutnya ya, ada tomat, ada kentang yang pendek-pendek. Terus untuk kepentingan tersebut juga bisa pondok-pondok peladangnya. Kalau di kita ya, apa bangunan-bangunan untuk mendukung dari petaninya, farmernya. Nah, sekedar seperti itu. Jadi tidak permanen, non permanen bangunannya. Benar. Jadi agak memang ada kesamaan saya melihat dan ternyata juga di akhir disampaikan tentang kategori hak milik. Di mana hak milik itu kalau di kita mungkin fungsi ruang ya, fungsi tanah, di mana ada untuk pertanian, kemudian ada residen atau bangunan, atau ada juga kategori hak milik untuk digunakan penggunaannya untuk industri. Nah itu yang tadi setelah disampaikan. Saya buka kesempatan buat yang hadir, baik mahasiswa, rekan-rekan sejawat dosen, yang ingin menanyakan dan mendalami apa yang diatur dalam hukum pertanahan, terutama hak atas tanah di Malaysia, dari Dr. Yasid. Saya beri kesempatan untuk termin pertama, 3 orang penanggap atau penanya. Silakan. Apakah ada yang ingin didalami? Rekan-rekan mahasiswa? Zauza Afra mungkin ada yang ingin ditanyakan? Abdul Tono ada yang raise hand tuh, Mas Daru. Wah, dari sini nggak kelihatan. Siapa ya? Mohon izin, mohon bantuan. Abdul Tono, Abdul Tono. Oh, Abdul Tono. Ya, Oke. mahasiswa ini. Oh, silakan Abdul Tono jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Setelah saya mendengarkan tadi hak milik atas tanah yang bersifat tetap atau yang freehold itu mirip dengan hak milik yang ada di Indonesia. Tapi hak milik yang ada di Indonesia itu tidak boleh dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum. Jadi di Indonesia itu badan hukum, PT dan sebagainya tidak boleh memiliki hak milik yang bersifat abadi seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan adalah apakah di Malaysia itu baik badan hukum ataupun warga negara asing boleh memiliki hak milik yang bersifat tetap atau yang abadi. Terima kasih. Mungkin bisa saya bantu. Ya, Pak. Abdul Tono menanyakan apakah di Malaysia itu mengatur tentang batasan. Dia terputus-putus. Saya tak apa dengar. Oke. Apakah di Malaysia ada pengaturan atau pembatasan exclusion bagi badan hukum atau legal entities untuk asing, foreign legal entity, mungkin dari warga negara asing untuk memiliki. Saya hanya dengar asingnya, asing itu ya. Nah, apakah orang asing, warga asing bisa memiliki hak milik di Malaysia? Oke. Ringkasnya ya. Dia di pertemuan yang kedua sebelum ini, kita dasar pemilikan warga negara asing lah di Indonesia. Dia ada peraturan .
peraturan warga negara asing lah, siapa-siapa lah. Kalau macam di Malaysia sekarang ni, contohnya macam Singaporean, Chinese, dari China, even daripada Indonesian, rumah dan sebagainya di Malaysia. Biasanya polisi berkaitan dengan untuk warga negara asing ni adalah di bawah kanun tanah negara, peraturan yang telah ditetapkan, dan untuk negeri dia ada tambahan-tambahan lah, dia ada tambahan-tambahan negeri peraturan lah. Dia ada contohnya macam untuk memiliki 500 contoh, sebagai contoh peraturan yang dibuat, selain pada apa yang termaktub dalam kanun tanah negara. Kalau dari segi harga, biasanya rumah dalam projek perumahan itu ialah yang RM500,000 nilainya ke atas baru boleh dibeli oleh warga negara asing. Jadi banyak tanah-tanah atau rumah-rumah yang di Singaporean lah, sebab nilai wangnya tinggi. Jadi Malaysia ni rendah. Jadi bagi mereka tak menjadi masalah lah. Dulu pernah dibenarkan hanya rumah yang bernilai 1 juta ke atas, 1 juta Malaysia. Tapi saya rasa telah diubah polisi tersebut. Jadi kebanyakan biasanya negeri-negeri dia ikut negeri lah. Kalau di Selangor, tak tahu lah di Johor lebih mahal, tapi yang saya faham ni boleh memiliki rumahnya dengan nilai 500,000 ke atas. Yang mana nilai bawah 500,000 tidak dibenarkan, sebab akan apa yang dibenarkan, yang dibolehkan beli rumah tersebut lah. Itu contoh lah, contoh. Okey, biasanya sebagaimana yang saya telah jelaskan, kalau lah projek tadi di atas tanah freehold, tapi walaupun freehold dia ada tempoh lah, untuk warga negara asing, dia tak boleh jadi freehold untuk sampai bila-bila. Dan biasanya semuanya freehold, leasehold. Biasanya leasehold. Baik warga negara asing, baik warga negara Malaysia, ikat dengan leasehold tersebut. Okey. Saya rasa boleh menjawablah, sebab saya soalannya pun terputus-putus tu. Mungkin di sini, saya tak tahu di mana, di sini ke. Ya, sepertinya memang line ini kurang baik ataupun di sana. Suara agak terputus dari Dr. Yazid, tapi poinnya bisa saya tangkap, bisa saya terima terkait dengan harga tertentu. Ya, RM500 ya kalau sekarang, RM500,000, RM500,000 dan tidak boleh freehold. RM500,000 dan tidak boleh freehold. Sehingga orang asing boleh memiliki hak milik, tetapi yang kategorinya pegangan yang pajakan atau leasehold. Boleh. Ya, leasehold boleh. Terus kemudian harganya untuk yang residence itu di angka lebih dari RM500,000. Mungkin itu yang saya tangkap, saya dapat dari Pak Dr. Yazid ya penjelasannya. Tapi polisi itu dibuat berasaskan kepada, dia boleh berubah lah. Polisi yang harga tadi itu dia boleh bisa saja berubah ya, berubah dari semasa ke semasa lah, ikut keperluan lah. Dia tak ya. Dan kemudian dia ada keterbatasan hak yang dibenarkan, ada kawasan-kawasan yang dibenarkan, ada yang tidak. Batasan. Okey. Tidak, dan dia memerlukan keizinan. Dia perlu memerlukan keizinan khusus daripada pihak berkuasa negeri. Pihak berkuasa negeri. Jadi tetap dengan izin. Asasnya atau dasarnya boleh memiliki tanah di Malaysia. Ya. Saya tak tahulah kalau
kalau di Indonesia bagaimana jelaskan sedikit Pak Darul? Kalau di Indonesia atau siapa? Kalau di Indonesia tidak ada, semua hak atas tanah diberikan kepada warga negara Indonesia. Hanya warga negara Indonesia. Hak pakai diperkenankan untuk tujuan-tujuan. Putus. Oh ya, oke. Mungkin ada yang bisa membantu untuk sinyal lebih baik. Bu Arini mungkin, atau sinyalnya sama juga? Apa kenapa Mas? Sinyalnya Mas bisa? Bisa, saya sinyalnya baik. Oke. Dengan Pak Dr. Yazid masih bisa mendengarkan? Ya, memang tadi ada pertanyaan bagaimana di Indonesia dari Pak Dr. Yazid. Apakah untuk orang asing diperkenankan? Sejauh yang saya ketahui untuk kepentingan diplomatik, untuk kepentingan tertentu hak pakai masih diperkenankan. Ya. Tapi untuk hak milik itu tidak. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan lain. Kalau untuk di Indonesia, untuk warga negara asing tidak boleh memiliki hak milik, meskipun juga menikah dengan WNI, kecuali WNI tersebut telah melakukan perjanjian nikah dengan warga negara asing, sehingga harta yang diperoleh pada saat pernikahan merupakan bukan harta gonogini. Sepanjang 1 tahun setelah apabila menikah dengan warga negara asing, apabila tidak ada perjanjian nikah dan tidak menundukkan kepada hukum di asing, maka dia harus melepas tanah tersebut atau menjual, menghibahkan dan apapun agar tidak jatuh ke tangan negara. Itu sepengetahuan saya, barangkali ada yang menambahi. Jadi sepanjang tidak ada perjanjian nikah, maka tanah tersebut harus dilepaskan kepada negara 1 tahun setelah perolehan, baik itu setelah waris maupun pembeli atau setelah diperolehnya sendiri, tanpa ada perjanjian nikah. Namun kalau ada perjanjian nikah, maka tanah tersebut dan masih mempunyai kewarganegaraan masing-masing, maka tanah tersebut bukan menjadi harta gonogini, masih menjadi harta sendiri, dan statusnya tetap bisa menjadi milik dari warga negara Indonesia. Namun untuk warga negara asing tetap tidak boleh untuk mempunyai hak milik. Hak milik hanya diperbolehkan untuk yang pas rata titel, ya, apartemen. Saya kurang baca dasar hukumnya untuk apartemen yang bangunan itu. Jadi yang untuk land atau tanah itu tidak boleh dimiliki oleh warga negara asing. Oke, mungkin seperti itu Bapak Dr. Majid, sedikit penjelasan dari kami, ditambahkan oleh Bu Arini Joharo tentang bagaimana orang asing bisa menggunakan tanah di Indonesia. Kalau hak milik. Terima kasih ya Bu Arini dan Pak Darul, terima kasih atas maklumatnya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya beri kesempatan. Ini mahasiswa-mahasiswa kelas saya ini harus tanya, ini sudah saya tugaskan untuk satu kelompok, satu pertanyaan untuk mengetahui tadi Mas Abdul Tono sudah. Silakan Mas-mas, Mbak-mbak. Mumpung ada Pak Dr. Yazid di sini. Ini jarang-jarang ada kesempatan dari Malaysia ini. Malaysia. Tidak perlu riset jauh-jauh, kita dapat informasi. Ya, betul. Tanya aja sebanyak-banyaknya. Tidak harus datang ke Malaysia ya. Jadi ke sini sudah cukup banyak pengetahuannya. Silakan, ayo adik-adik. Permisi Bapak Ibu sekalian, saya izin bertanya apakah diperbolehkan? Silakan, mohon maaf, saya masih nyari ini suara dari yang mana ini. Oh, Yonatan Parasian. Iya Pak. Simbolon. Oke, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk Dr. Yazid yang telah mempresentasikan materi macam hak atas tanah di Malaysia kepada kami. Dan sebelumnya mohon maaf saya belum bisa on cam dikarenakan sinyal yang terkendala sinyal di sini. Baik, jadi pertanyaan saya hanya satu untuk Dr. Yazid. Apakah Dr. Yazid dapat menjelaskan seperti apa pelanggaran atas tanah yang sering terjadi di Malaysia mengenai hak atas tanah di Malaysia, dan sanksi seperti apa yang dapat dikenai kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran mengenai hak atas tanah di Malaysia? Sekian dari saya, terima kasih Dr. Yazid.
dan moderator. Ya, terima kasih Mas Yonatan Pasaren Simbolon. Pak Dr. Yazid, apa bisa didengar pertanyaan tadi? Bapak Dr. Yazid, apa bisa mendengar? Ya, dengar. Oke. Bisa, tapi terputus lah. Ya, secara singkat tentang bagaimana, apakah jenis-jenis apa saja jenis pelanggaran terhadap hak milik atau mungkin yang license itu juga, yang kemudian dari pelanggaran tersebut, persyaratan tersebut ketika dilanggar tidak dipenuhi dari holdernya, kemudian tindakan apa dari pemerintah? Oke. Terima kasih ya Pak Daru. Oke, contoh-contoh pelanggaran ya. Maksudnya begitu Betul, Pak Yasin. ya Pak. Contoh-contoh pelanggaran ya. Oke. Yang pertama cukai. Dalam kanun tanah negara ya, dalam kanun tanah Malaysia, ya, kanun tanah negara, maka PBN boleh menarik balik tanah tersebut. Cukai tanah. Okey, saya rasa di Indonesia pun ada cukai yang perlu dibayar secara tahunan. Di Malaysia, cukai pintu dan cukai tanah. Okey. Di Malaysia ada dua, cukai pintu dan cukai tanah. Dua-duanya adalah negara Malaysia. Okey. Sekiranya ingkar atau tidak membayar pada tempoh-tempoh tertentu, okey, kerajaan negeri akan merampas kembali rumah atau tanah tersebut. Sebagaimana yang saya pernah jelaskan lah. Okey. Dan begitu juga asasnya untuk tindakan kepentingan tadi. Saya telah sentuh sedikit tentang syarat nyata dan nyata, katakanlah kategori kegunaan tanah untuk pertanian. Tetapi dia telah menggunakan untuk membuat perumahan. Maka di sini pun dikira telah melanggar kerajaan negeri. Okey. Katakanlah di situ tidak dibenarkan, hanya dibenarkan untuk bercucuk tanam, tetapi nyata atau syarat tersuratlah jelas dia telah melanggar. Ataupun katakanlah tanah itu tanah untuk dijual kepada kepada Bumi Putra. Tapi dia jual kepada tanah tadi. Okey, sekatan kepentingan tanah tadi. Jadi ini contoh-contoh lah untuk pelanggaran syarat nyata dan juga kepentingan tadi. Ya. Itu contoh-contohnya lah. Syarat nyata juga adalah satu arahan atau larangan yang dikenakan dan dinyatakan dalam hak milik bagi maksud mengawal penggunaan. Syarat nyata dan sekatan kepentingan ini ada tertulis di dalam maksudnya apa dia kita perlu lihat dalam geran itu. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Jadi kalau dia melanggar mana yang tak boleh, dia buat juga maka okey. Jadi saya rasa boleh menjawab ya persoalan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Yasin. Ada beberapa tadi sudah dijawab. Ya, salah satunya bagaimana sekatan-sekatan dalam dokumen itu memberi batasan, memberi larangan-larangan. Terus kemudian tidak membayar cukai, terus tidak sesuai kegunaan. Menarik sekali. Silakan Paul Patrick.
kalau ingin menambahkan atau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Sebelumnya saya mau coba terima kasih dulu kepada Pak Yasin sudah mengajarkan kami tentang bagaimana sistem pertanahan di Malaysia. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Sepengetahuan saya, Malaysia itu tergolong atau masuk ke dalam yang namanya Persemakmuran Inggris. Dan kalau sepengetahuan saya juga, setelah saya baca-baca tadi singkat, kalau di Singapura, Malaysia, dan Australia, yang mana mereka itu sama-sama juga di Persemakmuran Inggris, itu memiliki hak tanah atau sistem pertanahan yang sama. Oleh karena itu saya bisa menyimpulkan bahwa dasar hukum mereka itu berdasarkan sama pada Inggris atau yang saya ketahui itu konsep land of trust. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah di Malaysia mengikuti atau berlandaskan pada dasar hukum Inggris sesuai dengan konsep land of trust, atau Malaysia sendiri mempunyai dasar hukum sendiri terhadap tanah pertanahannya, seperti itu, Pak? Tak putus lah. Apakah land of trust diterapkan di Malaysia? Tak berapa. Oh. Pak Dr. Ya, Yasin. Pak Daru. Bagaimana? Tak berapa. Tak dengar. Tak dengar, dah suaranya dah semakin hilang lah, mau hilang. Sekejap datang, sekejap ada, sekejap. Baik, saya coba ulang. Ada konsep land of trust. Sudah nih. Tak berapa di clear. Commonwealth. Dia hilang Pak Lu. Oke. Ada konsep land of trust di Commonwealth. Apakah diterapkan juga di Malaysia? Ya, diterapkan juga. Saya land of trust tadi itu? Ya, dia diterapkan juga di Indonesia bersama. Oke, berarti diterapkan juga ya land of trust tadi. Oke. Izin follow up question mungkin, Pak. Silakan lanjut, Paul. Follow up question-nya, jika memang land of trust tadi diterapkan di Malaysia, apakah ada sistem hukum tersendiri yang dari Malaysia yang juga sebagai dasar hukum dari sistem pertanahan di Malaysia, atau hanya berpatok pada land of trust tadi saja, seperti itu? Bisa lebih singkat agar mudah karena mungkin komunikasi jaringan agak buruk. Bisa ya, diulang, mungkin, Paul, tapi singkatnya mungkin seperti ini, Pak. Di Malaysia itu sistem dasar hukum pertanahannya hanya mengacu pada land of trust, atau dari Malaysia sendiri ada dasar hukum tersendirinya, seperti itu singkatnya. Apa bisa didengar, Pak Dr. Yasin? Mohon maaf. Langsung tak dengar. Iya. Aduh. Ya. Apakah di Malaysia ada aturan khusus tentang land of trust, atau memang langsung tunduk kepada aturan Commonwealth? Asasnya, saya pun di Indonesia ada aturan khusus ya. Saya pun beritahu yang khususnya biasanya di Malaysia adalah berasaskan kepada sistem tolerance tadilah. Sistem tolerance yang memang telah menjadi asas kepada aturan di Malaysia. Okey. Even kanun tanah negara pun berasaskan kepada sistem tolerance. Okey. Dan di Malaysia memang kita memegang secara negara tadi, dan ada beberapa lain lagi peraturan yang tidak eksklusif, okey, tadi itu, dan juga kepada undang-undang Inggris. Tapi
tolerance melanggar atau bertentangan dengan sistem tolerance yang akan dipakai. Asasnya begitu Pak di Indonesia. Ya, terima kasih. Saya menangkap informasinya memang pada prinsip utama ada di sistem tolerance yang diterapkan di Malaysia. Sehingga line of trust tetap berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan sistem tolerance. Karena asas utamanya adalah sistem tolerance, di mana title by registration ya. Jadi title itu muncul atau ada ketika didaftarkan. Itu sistem tolerance. Bagaimana Mas Paul? Baik, sudah terjawab. Terima kasih banyak Pak Yazid dan Pak Daru. Oke. Saya ingin beranjak. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Saya minta izin Bu Herlinda, sudah jam 3, bagaimana bisa dilanjut satu pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Apakah Bu Herlinda ada di sini? Nah, saya coba. Atau dari satu lagi kesempatan kalau ada sebelum saya akhiri. Jika tidak ada, ya hari ini kita sudah mendapat pembelajaran dari Dr. Yazid Ahmad dari Universitas Kebangsaan Malaysia tentang bagaimana pengelolaan dan pengaturan hak atas tanah di Malaysia. Tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, baik dari Abdul Tono, terus Jonathan, kemudian Paul, yang menanyakan bagaimana mendetailkan bagaimana tentang hak atas tanah. Ya, jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Universitas Brawijaya dan Fakultas Hukum atas kesediaan Dr. Yazid dengan segala kendala yang ada di kami juga, keterbatasan dan kondisi yang ada pada kesempatan ini. Mungkin sinyal juga kurang baik di sini sehingga agak terputus-putus. Tetapi sekali lagi atas nama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Yazid Ahmad yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk menyampaikan pengetahuannya kepada kami dan berbagi dengan kami. Pada kesempatan lain kita akan sangat berbahagia jika Pak Dr. Yazid masih berkenan menyampaikan materi-materi berikutnya. Karena sudah sore, mungkin ada closing statement dari Dr. Yazid? Tak ada Pak. Sehingga kita bertumpu kembali lah pada minggu yang akan datang dan seterusnya. Ada 2 lagi ya? Iya, ada 2 lagi. Ya. Terima kasih ilmunya Pak Yazid, Pak Dr. Yazid. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Dr. Yazid Ahmad sudah membagi, dan mungkin saya akhiri sebagai terima kasih semua komitmen dan juga kerjasama daripada. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin keluar ya. Ya. Oke.